dan juga Najib Arif juga bersama dengan kita. Ashwat, saya tertarik di hujung sesi itu antara lain ialah salah seorang peserta menyatakan soalan bahawa apabila kita mendefinisikan risiko, dunia blok barat akan melihat kepada apa yang berlaku di Rusia dan Ukraine adalah kepada risiko terbesar dunia pada hari ini, inflasi makanan juga rantai bekalan. Tetapi kalau di Asia contohnya, China sentiasa menjadi halangan ataupun menjadi satu ancaman walaupun itu definisi mengikut negara-negara tertentu. Justru tidak ada satu cara risiko komunikasi yang secara menyeluruh pertama. Dan juga, okey, Ashwat terus saja ke sana. Datuk Sri ada di sini. Okey Datuk Sri, session tadi clearly secara jelasnya Datuk Sri meletakkan keutamaan dari segi priority. Apakah keutamaan kita dan berbanding walaupun krisis ataupun konflik apa sahaja risiko yang boleh mengancam kualiti hidup manusia seluruh dunia. But dia pelbagai. Di rantau Asia berbeza, rantau Asia Tenggara berbeza, dan di Eropah pastinya berbeza. Apa yang penekanan mereka kita dapat lihat. Okey, in short, bagaimana Datuk Sri melihat benda-benda keutamaan dan bagaimana kita lihat bagaimana dalam Dewan ini menerima apa yang telah pun ditekankan oleh Datuk Sri sendiri. Inflasi dan inflasi makanan, keutamaan short term dihentak krisis. Ya, apa dalam perbincangan tadi kita dapat lihat bahawa challenges ataupun cabaran-cabaran yang dihadapi oleh negara Eropah dan negara Asia adalah berlainan. Ya, ada short term risk mereka pun berlainan, risiko jangka panjang masa pun berlainan. Tetapi isu yang sama ialah isu inflasi. Isu inflasi di mana harga makanan seluruh dunia telah naik akibat kenaikan harga bahan mentah, kenaikan harga barang makanan, input pada barang makanan, terutamanya kerana harga mentah seperti minyak dan sebagainya. Dan di sini, alhamdulillah kita dapat lihat bahawa di rantau Asia Tenggara dan terutamanya di Malaysia, harga kadar inflasi masih lagi rendah, walaupun kadar inflasi makanan adalah lebih tinggi, tapi kalau kita berbanding dengan negara-negara Eropah dan terutamanya di negara-negara Afrika, kita masih lagi dalam keadaan yang alhamdulillah kita dapat mengawal kenaikan harga ini. Tetapi apa yang penting ialah semua negara bekerjasama dalam menghadapi cabaran ini. Kita tidak boleh bertindak sendiri dan the whole economy is all interconnected. Okey, sebelum saya sentuh the road ahead, mungkin dah kita dapat sentuh ketika kita berbicara di Davos ini. Kita rentas benua sampai ke Jepun. PM ada menggariskan tentang dalam Nikkei Conference, PM Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob cakap tentang kita mendefinisikan semula peranan Asia dalam rencam kepelbagaian dunia yang penuh dengan penderian ini. So kita faham dia fragmented ataupun dia macam-macam jenis dipanggil berbelah penderian ini. So PM menekankan tentang bagaimana integrasi serantau harus diperkukuh. Itu peranan Asia. Tapi kita juga faham ada jurang kerana dari aspek digital contohnya tak sama. Di rantau ASEAN sendiri pun kita lihat bagaimana jurang digital itu sangat melebar. Dan we need infra yang kuat sebelum kita bercakap tentang standard. Dekat sini bercakap tentang digital standard, digital trade standard. Sebelum sampai di situ, penekanan harus diberikan kepada infrastruktur. Ya. Kita dapat lihat semasa pandemik COVID-19 hit us, negara-negara setiap di dunia ini, negara-negara di Asia Tenggara sendiri menghadapi cabaran yang berlainan. Digital salah satu yang katakan tadi. Ada lagi contoh-contoh yang lain di mana kita kadang-kadang membuat andaian bahawa isu ini hanya adalah isu yang tak terkesan kepada negara lain. Kerana mereka punya resources ataupun infra yang sangat kuat. Jadi sama juga dengan digital. Kerana semasa COVID-19, terutamanya semasa peak, negara-negara yang tidak mempunyai infrastruktur ini lebih terkesan berbanding dengan negara-negara yang ada. Jadi Malaysia alhamdulillah mempunyai infrastruktur yang berdapat mengurangkan beban rakyat dengan penggunaan digital. So, business could go on kan, SME, micro SME boleh masuk ke platform digital dan sebagainya. Okey, the road ahead. Now, mengambil apa telah pun dibincangkan, kita pun faham intensiti di rantau Eropah lain, intensiti di rantau Asia ini berbeza. Tetapi untuk kita merapatkan jurang ni, and
hala tuju masa depan? Pada tujuan masa depan, kita sebagai sebuah negara yang terbuka, ya, dagangan kepada PNK kita lebih 120%. Kita perlu bersama-sama dengan negara-negara jiran dan juga negara-negara rantau ini sama-sama bekerjasama untuk menghadapi cabaran masa depan kita sekarang, midterm dan juga long term. Okay. Alright, terima kasih Datuk Seri. Kita akan buat satu wrap up interview untuk kita merumuskan apa yang perlu dilakukan menjelang perhimpunan WEF 2023 pula. Tetapi short term ini sebab kita faham apa yang berlaku terutamanya dalam kalangan kumpulan B40. Tekanan kos sara hidup ini adalah sesuatu yang sering ditekankan oleh Datuk Seri dalam semua sidang di WEF ini. Jadi kita akan sentuh mengenai ini dengan lebih lanjut. Inflasi lebih 4%, terutama inflasi makanan, bukan inflasi tapi inflasi makanan secara spesifik lebih 4%. Kita ada kebimbangan tentang sekiranya ada berlanjutan lebih 4-5 bulan, kumpulan B40 kita akan teruk. Jadi bagaimana kita nak lakukan itu, kita akan sentuh dalam wrap up interview yang akan disiarkan pada Jumaat malam nanti. Untuk itu Zulfitri, mungkin kita lihat konteks digital pula sebab ada jurang digital yang sangat kuat. Thank you Datuk Seri. So Datuk Seri ada sesi lain pula dan saya pun nak kena pergi satu lagi sesi. Najib Arif boleh membuat satu connect balik dengan bagaimana digital standard yang diperlukan. Itu tetapi sebelum cakap tentang standard, ketidaksamaan dari segi infrastruktur, even di rantau ASEAN sendiri bercakap tentang infrastruktur digital economy itu sendiri. Itu akan perlu dikupas dan perlu dihuraikan supaya micro SMEs di rantau kita ni dapat berniaga dengan lebih ramai. Sekarang ni kita ada 1.2 juta SME di Malaysia. Ini angel kita nak ramai lagi kalau boleh kita menjadi sebuah negara usahawan seperti mana dalam falsafah kita dalam Google Awan ni jiwa SME. Okey, saya lepaskan Ashwath dahulu. Ashwath akan ada satu sesi interview dan juga rumusan kepada WEF yang berlangsung dan juga penamatnya tengah hari ini. Terima kasih Ashwath.